Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, Nabi SAW telah bersabda dalam sebuah hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Nabi SAW qala ma yusibul muslima min nasabin wala sabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Maksud hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa suatu penyakit atau ditimpa keletihan, kegusaran dan kesedihan, gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Hadis ini menyatakan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala akan menguji hamba-Nya dengan menghantar musibah-musibah penyakit atau segala kegusaran dan kesedihan di dalam hidup. Antaranya ialah tujuannya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan segala dosa-dosa kita. Antara pengajaran hadis yang boleh kita kutip daripada hadis ini ialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yakni rahmat Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa bersama-sama dengan hamba-Nya ketika dalam ketaatan, manakala keampunan Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa bersama-sama seorang hamba yang bertaubat ke atas kekhilafan, kesilapan, kesalahan yang ia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara pengajaran yang kedua ialah seorang muslim hendaklah sentiasa sedar bahawa setiap kejadian yang berlaku di dalam kehidupan sehariannya ada hikmah yang tersendiri. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pelbagai ujian dan musibah kepada kita. Rasa sakit, penyakit, keletihan, kegusaran dan sebagainya di dalam hidup. Hatta Nabi SAW menyebut dalam hadis tadi, sehinggakan duri yang menyucuk mungkin jarinya, mungkin kakinya, itu pun dikira sebagai suatu ujian daripada Allah, antara lain adalah sebagai kafarah, yakni penghapus dosa di atas dosa-dosa yang telah dilakukan oleh seorang hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bahawa betapa besarnya, betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk mengampunkan dosa-dosa hamba-Nya di atas sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan yang ketiga, kita boleh ambil daripada hadis ini, pengajarannya ialah Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan sifat rahmat yang maha luas. Seorang hamba yang bersabar dengan musibah, dengan balak bencana, dengan penyakit yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosanya. Apatah lagi jika seorang hamba itu sentiasa memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kerana manusia itu tidak sunyi daripada melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rahmahnya, sifat kasih sayangnya yang maha luas, maka Allah Subhanahu wa taala mengirim kepada kita musibah, penyakit-penyakit yang tertentu dan sebagainya. Tidak ada lain melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan kita bersifat berlapang dada, kita bersifat husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala tidak ada lain melainkan menghantar pelbagai musibah dan ujian kepada kita untuk sebagai kafarah di atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberi ruang kepada kita untuk mengampunkan segala dosa-dosa kita, dan sebagai seorang hamba yang sentiasa lemah, sentiasa berdepan dengan pelbagai kerenah di dalam kehidupan, tentunya kita banyak melakukan kesilapan dan kekhilafan, maka kita marilah sama-sama kita banyak memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apabila kita berdepan dengan Allah di yaumul qiyamah kelak, insya-Allah dosa-dosa kita telah pun dihapuskan, telah pun diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian untuk hari ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi dalam kapsul yang lain. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.